maka asas kepada undang-undang yang dibina oleh pemimpin juga tidak menyusahkan rakyat. Mana ada undang-undang Allah menyusahkan kita? Apa tak susahnya Ustaz, orang perempuan nak keluar ke mana pun, kena tutup sini, susah tau. Kalau gitu makcik buka. Lagi susah. Lagi susah makcik. Kalau makcik tutup elok-elok, tak ada siapa kacau makcik. Gelang dalam lengan, rantai dalam tudung, siapa nak ragu? Siapa nak ragu makcik? Muka pula tak nampak, tah laki, tah perempuan. Tak ada siapa nak rogoh. Tangkap-tangkap masuklah semua, buka-buka tudung, rupa jantan. Lari pula hamba Allah lah. Lagi dihormati makcik. Kulit makcik jadi elok, rambut jadi elok, tak kena cahaya matahari langsung, secara langsung. Ada tempat-tempat tertentu, masa tertentu. Tak ada yang susah. Apa yang tak susahnya Ustaz? Kena bayar zakat tak banyak makcik, 2.5 je. Daripada 100,000, baru RM1 makcik. Dah. Apa yang susahnya Ustaz? Rumah elok-elok, tandas semua ada, kena pergi Arafah. Buat haji lah, apalah. Setahun, seumur hidup sekali makcik. Lepas tu tak payah pergi dah. Tak mana susah? Orang sedap-sedap nak makan, suruh puasa pula. 11 siang je, malam terkedarah lah makcik. Itu pun sebulan dalam setahun. Bukannya susah. Siapa yang susahnya? Jadi isteri ni payah. Payah tu sebab makcik tak faham. Pergi kahwin pula dengan suami yang bodoh. Yang tak reti tanggungjawab sebagai suami. Yang makcik pergi ambil dia pasal apa? Tak jadi tanggungjawab, makcik salahkan Islam. Sedangkan tanggungjawab suami jaga isteri, makan, minum, pakai semua. Makcik duk rehat. Yang makcik buat kerja semua ni pasal suami malas. Siapa pilih suami tu? Makcik tak pilih. Lari nikah dia siap. Dia salahkan sebab Islam kata, oh teruklah jadi perempuan ni. Tak ah. Semua Islam, Nabi Allah Ta'ala dah ajar dah pada kita. Cuma jalan tu kita tak mau ikut. Dan kita mula menyusahkan dan mengatakan bahawa Islam tu menyusahkan. Padahal Islam tu yang paling senang. Mudah aja hidup dia. Agak-agak sakit, buka puasa. Agak-agak tak boleh diri, sembahyang duduk. Agak-agak tak mampu, tak payah pergi haji. Tak ada susah apa. Agak-agak malas tutup aurat, duduklah rumah. Duduklah rumah, relax. Tak pakai apa, tak apa, duduklah rumah. Duduk seorang-seorang. Tak ada susah apa. Dan undang-undang negara pun begitulah. Jangan menyusahkan rakyat. Asas dia begitu. Ni kadang-kadang jadi susah. Nak sembahyang jadi susah. Yang mana ni? Masuk yang mana? Tak boleh masuk ya. Tengok. 1 ke, 2 ke, 3 ke? Oh, sekarang 4. Oh, susah ke senang? Ambil 3 dia pun tumbang seorang-seorang. Tiba-tiba tumbang, tiba-tiba hilang, tiba-tiba tumbang, tak ada sakit apa, tiba-tiba jalan. Apa benda ni? Kenalah buat kajian. Kenapa terlalu ramai orang hari ni duduk elok-elok jalan? Tak ada sakit apa, tiba-tiba dapat jalan. Apa punca ni? Kena cek. Apakah kesan yang kita dapat? Kita hari tu ambil, bukannya hari ni kesan dia makan tahun. Hak jalan ni semua, hak sihat, hak jalan ni semua, hak muda-muda ni apa? Sebab itu, di dalam sebuah negara itu, bila ada konflik, pertikaian dan sebagainya, jangan gunakan kuku besi. Dengar pendapat yang lain pula. Kena panggil ahlul al-halli wal-aqdi daripada pihak yang lain. Jangan hanya panggil pihak yang menyokong kita sahaja. Sebab itu Allah Ta'ala sebut tadi, kalau kamu ada pertikaian, rujuklah kepada Allah dan Rasul. Baik. Asal seluruh musyawarah, ingat bahawa taat kepada Allah dan Rasul adalah pokok yang pertama. Ingat yang tu. Ketaatan kepada Allah adalah asas. Begitu juga ketaatan pada Rasul.
Bila mesyuarat, bila merancang, bila membuat sesuatu benda, jangan bantah Allah dan Rasul dalam keputusan tu. Macam mana kita nak buat ni? Kebetulan hari ni hari Jumaat. Macam mana kita nak buat? Oh, kalau gitu, kalau bertembung dengan sukan kita, kita renjakkan hari Jumaat semayang dia, kita buat hari Sabtu. Itu cadangan saya sebagai setiausaha. Setiausaha mencadangkan kebetulan hari Jumaat tu hari sukan. Bertembung dengan sembahyang Jumaat. Kacau lah kita tengah duduk lari ni. Maka ada cadangan pula. Dia kata kita ubah sembahyang Jumaat pergi hari Sabtu. Apa pendapat Tuan Pengerusi? Saya ikut kepada keputusan ramai. Kalau ramai setuju pindah hari Sabtu, kita pindahlah. Kalau kata kekal hari Jumaat, saya pun tak ada masalah. Sebab saya tak terlibat dengan sukan. Saya sikit gaut. Saya pengurusi je. Mesyuarat 10, setuju pindah hari Sabtu. 2 berkecuali. Jadi kita umumkanlah besok, sembahyang Jumaat ditukar pada hari Sabtu. Sebab hari Jumaat tu berbetulan dengan program kita. Salah tau. Hak Allah punya tak boleh usik. Yang Nabi punya tak boleh usik. Hang mesyuarat lah. Satu negara sekalipun tak boleh usik peraturan Allah, tak boleh usik peraturan Nabi Muhammad. Kalau tak ada benda tu, boleh kamu usik. Pergi buat cerita. Jadi benda yang Allah dah muktamadkan, jangan diubah. Ini nama nombor 1, taat kepada Allah dan Rasul. Kerana mereka adalah orang yang beriman, pertikaian fikiran akan dapat diselesaikan apabila telah dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Tak, kita ni Tuan Pengurusi kena faham, kita ni sukan ni penting ni, luar negara nak buat siaran langsung lah apalah. Kalau kita tak boleh lah. Lah macam ni, Allah kata sembahyang Jumaat tu wajib. Nabi Muhammad tunjuk sembahyang Jumaat tu ialah pada waktu zuhur. Jadi selesai masalah, kita ikut yang Allah dan Rasul. Tutup buku. Jangan lagi nak dirombak pula. Tak, cuba tengok kok ada ulama'-ulama' yang mengharuskan buat hari Sabtu. Tak usah lah. Pertikaian tadi dah tutup dengan keputusan daripada Allah dan Rasul. Dan kalau kamu masih ada selisih kerana hawa nafsu, penguasa tertinggi atau Imam Al-A'zam dapat mengambil tanggungjawab memutuskan mana satu yang dia suka menurut ijtihadnya. Itulah yang lebih dekat kepada kehendak Allah dan Rasulnya. Sebab tu kita di Malaysia ni ada agung. Okey, timbang tara dia, kita serah. Siapa nak lantik jadi Perdana Menteri ni. Kawan ni nak lantik, duk elok-elok pegang, pergi letak jabatan pula. Lepas letak jabatan, saya tak letak jabatan. Dep saya, apa nama? Lah, hari tu hang letak pula, pasal apa? Bergaduh pula, pergi mesyuarat pula. Hak ni lantik, hak ni lantik, hak ni lantik. Pergi serah ke Agung. Agung guna kebijaksanaan dia. Okey, yang ni. Dah. Selesai masalah. Duk 2-3 hari, meletak jabatan pula dah. Tak percaya pula dah. Naik orang lain pula. Itulah kerja kita. Selain daripada makan nasi, ialah memilih Perdana Menteri. Tak habis-habis hidup kita. Maka digunakan sebagai ijtihad daripada Imam Al-A'zam, pemimpin yang paling tinggi dalam negara. Maka sudah pasti di Malaysia ni ada nama dia Agung. Dalam negeri kita ada nama dia Sultan. Itu pentingnya Sultan. Setengah orang dia tak nampak peri pentingnya Agung dan Sultan. Sebab tu ada orang yang mempelopori gerakan untuk menghapuskan sistem beraja di Malaysia. Dia nak tukar jadi presiden. Ni ada gerakan tu. Dia kata tak payahlah, tak relevan lagi Sultan. Dia tujuan dia apa? Sebab dia nak pegang kuasa selama-lama. Bila ada pertikaian, sekarang Sultan settlekan. Selesai masalah. Tapi kalau Sultan dah tak ada, presiden pun diundi, apa boleh buat? Kalau republik, presiden pun diundi. Pilihan raya memilih presiden. Itu republik. Apa presiden tu boleh buat? Sultan bukan diundi. Dia tetap sultan. Siapa memerintah pun, aku tetap sultan. Hampa kena dengar cakap aku.
Itu beza dia. Presiden tak boleh kata apa. 5 tahun sekali, tukar. Kalau kena mereka, 2 penggal, tukar. Bagus ke tak bagus, tukar. Indonesia, 2 tahun, tukar. 2 penggal. Bagus ke tak bagus, Bambang Susilo Bambang tu tukar. Naik Joko Widodo pula. Habis Joko ni pun bagus, habis tutup. 2 penggal saja. Lepas Joko Widodo siapa pula? Tak tahu. Buat pilihan raya lain. Naik Joko Supriyanto pula. Naik. Itu hak mereka. Tapi macam raja-raja kita ada. Dia bukannya rakyat pilih mengundi. Memilih sultan. Marilah, mari. Pergi mengundi. Bukan. Itu untuk pilihan raya. Ya. Itu beza dia. Maka ada gerakan yang cuba nak menghapuskan kesultanan dan konsep beraja di Malaysia. Kemudian, sebab itu di hujung ayat tadi, jika memang kamu percaya kepada Allah dan Rasul, maka letaknya sistem sultan di atas itu. Menteri besar di bawah, Perdana Menteri di bawah, itu dia tu. Adalah asasnya dalam agama. Imamul A'zam tadi ada. Supaya menjadi perantara di antara pihak yang bertelagah. Kalau tidak percaya kepada Allah dan Rasul, tentulah siapa yang kuat itulah yang di atas. Siapa yang lemah itulah yang tertindas. Sehingga bukan kebenaran jadi tujuan, sebaliknya hanya bergantung kepada kekuatan semata-mata.